Diriwayatkan daripada Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dua orang daripada kabil Bali dari batu kampung Quda'ah telah meluk Islam di tengah Rasulullah SAW. Salah seorang daripada mereka telah mati syahid dan seorang lagi telah meninggal dunia. Setahun kemudian Hadrat Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu berkata setelah melihat dalam mimpi bahawa orang yang mati kemudian dia telah dimasukkan ke dalam syurga lebih terdahulu daripada sahabatnya yang mati syahid. Perkara itu amat menghairankan saya. Saya kurang pasti sama ada saya sendiri atau orang lain yang menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukanlah dia, yakni orang yang telah meninggal dunia dan kemudian telah berpuasa lebih sebulan Ramadan sampai mengerjakan solat 6,000 rakaat dan sekian banyak rakaat solat dalam masa setahun. Hadis riwayat Muhammad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dia berkatakan daripada Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dua orang daripada kabilah Bali dari satu kampung Quda'ah telah memeluk Islam di tengah Rasulullah SAW. Salah seorang daripada mereka telah syahid dan seorang lagi telah meninggal dunia setahun kemudian. Hadrat Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu berkata setelah melihat dalam mimpi bahawa orang yang mati kemudian itu lebih dimasuk ke dalam syurga lebih dahulu daripada sahabat yang mati syahid. Perkara itu amat menghairankan saya. Saya kurang pasti sama ada saya sendiri atau orang lain yang menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukanlah dia yang orang yang telah meninggal dunia kemudian itu telah berpuasa lebih dari sebulan Ramadan selepasnya akan mengerjakan solat 6,000 rakaat dan sekian banyak rakaat solat dalam masa setahun. Hadis Muhammad Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Terangan, sekiranya setiap bulan dalam setahun diandainya 29 hari dan diadakan dengan 20 rakaat, solat itu akan bilangan rakaat solat fardu witir, maka akan mencapai jumlah 6,960 rakaat. Malah jikalau terdapat bulan yang mengandungi 30 hari, maka bilangan 20 rakaat itu lebih tambah bagi setiap bulan tersebut. Bahkan jikalau ditambah dengan bilangan rakaat bagi solat sunat dan sudah tentu tidak terkira jumlahnya. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kisah ini diterangkan dengan lebih jelas daripada Hadrat Talha radhiyallahu anhu sendiri telah menceritakan mimpinya. Dua orang daripada satu kabilah telah datang menemui Rasulullah SAW lalu memeluk Islam serentak. Salah seorang daripada mereka bersemangat dan berani tetapi akhirnya telah mati syahid. Dalam satu perangan seorang lagi telah meninggal dunia dalam setahun kemudian. Saya melihat dalam mimpi-mimpi bahawa saya berdiri di hadapan pintu syurga. Kedua pemuda tadi telah berada di situ. Seorang datang dari satu syurga yang telah memberi izin kepada orang yang mati setahun kemudian itu supaya memasuki syurga itu. Si syahid ditinggalkan di situ. Tidak lama kemudian datang pula seorang dari dalam syurga itu mengizinkan yang mati syahid itu masuk dan memberitahu kepada saya, kamu boleh pulang, masamu belum tiba lagi. Keesokan pagi saya menceritakan mimpi itu kepada orang ramai. Semua mereka berasa hairan dan bertanya-tanya sebab si mati syahid itu diberi izin memasuki syurga selepas orang yang mati setahun kemudian itu. Orang ramai berpendapat bahawa si mati syahid itu sepatutnya lebih dahulu masuki syurga. Akhirnya mimpi itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu perlu berasa hairan tentang perkara ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati syahid itu ialah seorang yang bersemangat dan berani. Sebaliknya, orang yang masuk syurga lebih awal ialah pemuda yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, bukankah yang mati kemudian dapat beribadat lebih daripada setahun? Para sahabat menjawab, benar. Baginda SAW bertanya, bukankah orang itu telah berpuasa lebih sebulan Ramadan? Mereka menjawab, benar. Dia telah lakukan. Rasulullah SAW bertanya lagi, bukanlah dia telah melebihi sekian-sekian banyak sujud dalam solatnya sepanjang masa setahun? Sahabat menjawab, benar. Rasulullah SAW bersabda, oleh itu perbezaan antara kedua-dua mereka seperti langit dan bumi. Kisah ini seperti di atas pernah dialami oleh beberapa orang yang lain. Dalam kitab Sunan Abu Daud terdapat satu kisah yang hampir serupa dengan kisah di atas. Diceritakan tentang dua orang sahabat yang tempuh kematian antara mereka cuma beza 8 hari saja. Sahabat yang kedua meninggal dunia seminggu selepas sahabat yang pertama, tetapi terlebih dahulu memasuki syurga. Sesungguhnya kita tidak dapat membayangkan betapa nilainya solat. Tentu ada suatu sebab sehingga Rasulullah SAW memberitahu bahawa sejuk mata baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dalam solat. Menyejuk mata baginda menunjukkan bahawa solat merupakan suatu yang sangat dikasihi dan kenyataan Rasulullah SAW itu bukanlah suatu perkara yang kecil. Disebut dalam sebuah hadis tentang dua orang saudara dari salah
dari salah seorang daripada mereka telah meninggal dunia 40 hari lebih awal. Seorang lagi pula meninggal dunia 40 hari kemudian. Saudaranya yang pertama lebih soleh, maka orang ramai sangat-sangat memuji tentang kesolehannya. Baginda SAW bertanya, tidaklah saudaranya yang kedua juga seorang Islam? Para sahabat menjawab, tak syak bahawa beliau memang seorang Islam, tetapi seorang Islam yang biasa saja. Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak mengetahui tahap yang dicapai oleh orang yang menerusi solahnya yang lebih 40 hari itu. Solahnya adalah seumpama seorang yang mandi sebanyak 5 kali sehari di sebuah sungai yang dalam lagi bersih, yang mengalir di hadapan rumahnya. Adakah masih ada lelaki yang melekat pada badannya? Sesungguhnya Rasulullah SAW mengulangi sabdaan itu, kamu tidak mengetahui bahawa tahap yang dicapai oleh orang itu menerusi solahnya yang lebih 40 hari itu. InsyaAllah. Dapat sampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah.